A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi nahmaduhu wa nusalli ala Rasulullah al-Karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bacaan hadis dari kitab Fazilat Amal oleh Syekhul Hadis Hazrat Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Kisah para sahabat. Bab 10. Kisah pertama. Tasbih Fatimah radhiyallahu anha. Hazrat Ali radhiyallahu anhu berkata kepada salah seorang muridnya, "Mahukah saya ceritakan kisah saya dengan Fatimah radhiyallahu anha, iaitu puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling disayangi?" Murid itu menjawab, "Sudah pasti." Beliau pun berkata, Fatimah radhiyallahu anha biasanya menggunakan tangannya untuk mengisar bijian yang menyebabkan tangannya menjadi kasar. Beliau juga mengisi air ke dalam bekas yang dibuat daripada kulit dan membawa bekas itu ke rumah, sehingga meninggalkan kesan di dadanya akibat daripada tali bekas tersebut. Beliau sendiri menguruskan rumah tangga, menyapu dan sebagainya, sehingga menyebabkan pakaiannya selalu kotor. Pada suatu ketika, beberapa orang hamba perempuan telah dibawa kepada Nabi SAW. Saya pun menyuruh Fatimah radhiyallahu anha, "Kamu pergilah kepada Rasulullah SAW dan minta seorang pembantu agar kamu mendapat bantuan daripadanya." Beliau kemudian pergi berjumpa Nabi SAW. Tetapi beliau mendapati ramai orang berada di situ. Beliau ialah seorang yang sangat pemalu. Antara sifat pemalunya, beliau tidak mahu meminta kepada bapanya di hadapan orang ramai, walaupun itu merupakan bapanya sendiri. Maka beliau pun pulang. Pada keesokan harinya, Rasulullah SAW datang sendiri dan bersabda, "Fatimah, untuk tujuan apakah engkau pergi ke sana?" Oleh kerana perasaan malu, beliau mendiamkan diri sahaja. Saya, Hazrat Ali radhiyallahu anhu pun berkata, "Ya Rasulullah, kesan daripada batu pengisar tangannya menjadi kasar. Kesan daripada tali bekas air dadanya telah berparut. Sementara urusan rumah tangga yang lain menyebabkan pakaiannya selalu dalam keadaan kotor. Kemarin saya memberitahunya mengenai hamba-hamba yang telah sampai kepada Tuan, supaya dia pun dapat meminta seorang hamba. Oleh itu, kerana itulah dia telah pergi kepada Tuan." Dalam setengah riwayat yang lain, Hazrat Fatimah radhiyallahu anha memberitahu, "Ya Rasulullah, saya dan Ali hanya mempunyai satu alas tidur. Itu pun daripada kulit domba. Pada malam hari kami membentangkan alas itu dan kami tidur di atasnya. Dan pada waktu siang kami tabur rumput dan bijian di atasnya untuk memberi makan unta." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai anakku, bersabarlah. Nabi Musa AS dan isterinya memiliki hanya satu alas tidur sahaja sehingga 10 tahun. Itu pun hanya jubah Nabi Musa AS. Itulah yang dibentangkan dan mereka tidur di atasnya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilkanlah sifat taqwa dan tunaikanlah tugas dan kewajipanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sempurnakanlah tugas-tugas rumah tanggamu. Apabila kamu hendak tidur, maka bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Amalan ini lebih baik bagi kamu daripada hamba." Hazrat Fatimah radhiyallahu anha pun berkata, "Saya redha dengan Allah SWT dan Rasulnya." Dari Abu Daud. Keterangan, yakni saya menerima kehendak Allah SWT dan Rasulnya terhadap saya dengan sukacita. Lihatlah, begini kehidupan puteri ketua segala Rasul. Sekiranya di kalangan kita hari ini terdapat seorang yang mendapat pendapatan yang lebih sedikit, isterinya bukan setakat tidak melakukan urusan rumah tangga, malah urusan dirinya sendiri pun tidak akan dilakukan.
Untuk ketandas pun perlu ada orang yang berkhidmat kepadanya. Dalam kisah ini, perkara yang disebutkan hanyalah zikir ketika hendak tidur. Dalam hadis yang lain disebutkan juga mengenai membaca tasbih ini setiap kali selepas solat. 33 kali bagi setiap kalimah di atas. Dan sekali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semoga kita dapat amalkan sifat-sifat para sahabat dan sahabiah dalam diri kita dan kita sampaikan kisah ini pada orang lain. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.